Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah sesi ulang kaji kita yang ketiga ini berkaitan dengan bentuk kata. Jadi bentuk kata ini kita boleh perincikan menjadi 4 bahagian, 4 kelompok ya. Yang pertama kita panggil dia sebagai kata tunggal, kedua kata terbitan, yang ketiga kata majmuk, dan yang keempat iaitu kata ganda. Apa maksud kata tunggal? Iaitu kata yang tidak menerima imbuhan, penggandaan ataupun pemajmukan. Contoh perkataan tersebut misalnya pokok, kereta. Ya. Jadi kata tunggal ini terbahagi kepada 2, iaitu yang dapat berdiri dengan sendiri. Misalnya kita kata jangan, ya, kamu. Kemudian yang kedua, tidak boleh berdiri dengan sendiri. Misalnya kita guna perkataan ke, oleh. Ya. Jadi kalau ke, dia akan jadi kemari, olehnya. Jadi bentuk kata tunggal iaitu boleh terdiri daripada 1 suku kata, 2 suku kata ataupun lebih. Jadi tentu pelajar sudah lebih faham ya, sebab kita ni dah buat satu kamus berkaitan dengan kata tunggal ya. InsyaAllah kita nak boleh siapkan. Jadi cikgu harap pelajar yang belum hantar tu tolong cepat-cepat hantar ya. Kemudian bentuk kata tunggal ya. Bentuk kata tunggal iaitu kata tunggal 1 suku kata, kata tunggal 2 suku kata, kata tunggal 3 suku kata. Kalau kata tunggal 1 suku kata misalnya you, ikan you ya. Kata tunggal 2 suku kata isi, kuku. Kata tunggal 3 suku kata juara, siulan. Jadi kata tunggal ini terdiri pada pelbagai golongan kata ya. Ada yang daripada kata tunggal ya. Maknanya kali bila kita bincang, kena ingat tu. Kalau kata tunggal golongan kata, dia ada pula kata benda ya. Kata kerja pula. Kata adjektif pula ya. Seterusnya kita bincang pula berkaitan dengan kata terbitan. Kata terbitan iaitu kata yang terbentuk dengan cara mengimbuhkan kata dasar sama ada dengan imbuhan awalan, akhiran, sisipan ataupun apitan. Jadi awalan, akhiran, sisipan dan apitan ini dapat membentuk kata terbitan apabila diimbuhkan kepada kata dasar. Misalnya kita dah kata dasar bergabung dengan imbuhan. Kita ambil kata juang. Imbuhannya ialah ber. Yang maknanya imbuhan awalan ber. Jadi kata terbitan yang baru, kata terbitannya iaitu berjuang. Lari bergabung dengan ber. Jadi berlari. Terlanjur. Kita apitan daripada terlanjur tadi iaitu ke dengan an jadi keterlanjuran. Dalam dengan ai akhiran dalami. Sebut ir sisipan serabut. Samping bergabung dengan menasal kan dia menjadi apitan, dia jadi mengesampingkan. Gitu ya. Jadi kata terbitan ini terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu kata terbitan awalan, kata terbitan berapitan, kata terbitan bersisipan ya. Jadi kata terbitan kena ingat semula iaitu kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan apitan, kata terbitan sisipan. Jadi kita kena ingat semualah ni. Apa contoh-contoh kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan apitan dan juga sisipan. Jadi kita cuba lihat contoh-contoh di dalam buku-buku yang sebelum ini ya. Bagaimana contohnya itu. Kemudian
contoh kata dasar bergabung dengan kata dasar, dia menjadi kata majmuk. Ya. Ini yang ketiga lah. Maknanya kita bincang berkaitan dengan kata majmuk. Apa yang masuk dengan kata majmuk? Iaitu kata yang terbentuk apabila dua kata ataupun lebih digandingkan dan bentuk kata yang terhasil membawa makna yang lain serta berfungsi sebagai satu unit. Sebagaimana yang contoh yang telah kita sebut tadi, iaitu kata dasar bergabung dengan kata dasar, jadi kata majmuk. Alat, kata dasar. Tulis, kata dasar. Jadi alat tulis, dia menjadi alat tulis kata majmuk. Sudah mengubah makna dia. Ya, sudah mengubah makna. Baju bergabung dengan hujan, jadi kata majmuknya ialah baju hujan. Tengok ya, maknanya asal dia daripada dua-duanya kata dasar dan sudah berubah menjadi kata majmuk, berubah menjadi makna yang sangat ketara ya. Jadi contoh di atas ini menunjukkan bahawa kata dasar yang membentuk kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna secara langsung. Itu rumusan dia ya. Baik, yang keempat, kata ganda. Kata ganda iaitu perkataan yang dihasilkan dengan mengulang ataupun menggandakan dasarnya. Kata dasar dengan kata ganda ya. Digandakan, misalnya alat-alat. Digandakan, misalnya gelang-gelang. Okey. Seterusnya kita lihat pula kata ganda penuh. Misalnya sama, kita jadi sama-sama. Pendek. Itu kita masuk dia kata ganda penuh. Ya. Kemudian seterusnya kita jumpa pula kata ganda semu. Misalnya pura-pura, kanak-kanak. Apa lagi? Contoh dia rama. Itu semuanya adalah kata ganda semu. Kalau kita jarang kita guna rama, pura tak boleh. Jadi biasanya kita memang kita guna pura-pura, kanak-kanak. Baiklah, kita pula guna kata ganda separa. Misalnya contoh kata guna separa ini, misalnya rambut, sesiku, gegunting. Apa lagi? Banyak contoh-contoh ya. Dan yang terakhir iaitu kata ganda berentak. Kata ganda berentak ini boleh dibahagikan kepada kata berbentuk huruf vokal, konsonan dan juga bebas. Misalnya contoh kata ganda berentak itu iaitu hinggar, binggar, bukit, bukau. Kemudian perhatikan lagi kepada kata ganda berentak yang mengulang huruf konsonan, mengulang huruf vokal dan juga yang bebas. Boleh rujuk ya. Kita ini sesi ulang kaji. Tak sampai pun 10 minit maknanya kita sudah selesai. Jadi cikgu harap kalau orang tanya berkaitan dengan bentuk kata, di dalam fikiran kita ni, maksudnya kita dah boleh membuat rajah sendiri. Daripada rajah itu kita dah boleh buat aturan-aturan yang tertentu. InsyaAllah kita akan belajar lagi teknik-teknik yang lain tentang proses pengajaran. Satu lagi teknik insyaAllah kita akan belajar lagi, yakni teknik scan. Tunggu lagi. Kita akan jumpa lagi esok hari ya. Sekian, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.